السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya apa-apa yang diusahakan oleh manusia dia akan melihatnya. Thumma yujazahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang paling sempurna dari sisi Allah. Yang dimuliakan seluruh kepimpinan masjid, Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala telah memuatkan suatu kisah perbualan di antara para sahabat dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala sallallahu alaihi wasallam taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an ma aktsari
yudkhilun nar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-famu wal faraj. Rawahu Tirmizi. Pada suatu hari, para sahabat telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Apakah dia sifat? Apakah dia perangai? Sahabat tanya Nabi, suila, sahabat tanya Nabi, an aktsari yudkhilun nasal jannah. Apakah perangai, sifat, ciri-ciri yang manusia ni, wahai Rasulullah, yudkhilul jannah, masuk syurga? Sahabat nak tahu. Dan sudah tentulah lagi-lagilah kita yang bukan sahabat. Bayangkan para sahabat, setara mereka hidup dengan Rasulullah, Rasulullah bersama dengan mereka, Rasulullah berdamping dengan mereka, mereka keluar berjihad dengan Rasulullah. Kemana Nabi pergi, mereka ada. Tuan-tuan muslimat boleh bayang iman para sahabat. Dalam suasana macam tu pun, keistimewaan yang mereka perolehi, bahawa Rasulullah hidup bersama mereka. Pun mereka tanya, bagi tahulah kami apa dia sifat, apa dia jalan nak masuk syurga. Ya Allah, ya Tuhan, hebatnya iman para sahabat. Walhal dah bersama Nabi, tetap mereka tanya, aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Apa dia sebab ya Rasulullah ramai manusia boleh pergi syurga? Patut tak payah tanyalah kamu sahabat. Baik Ansar, baik Muhajirin, kamu sahabat yang Nabi jamin, Nabi bersama mereka. Ketika Ansar merasa tidak puas hati dalam satu peristiwa, ketika Ansar tidak puas hati selesai peperangan Hunain di kawasan Masjid Ja'ranah yang kita ziarah di musim haji dan umrah. Boleh baca Ja'ranah pun boleh, Ja'ranah atau Ji'ranah. Kawasan yang Rasulullah membahagikan harta rampasan perang dalam peperangan Hunain. Perang Hunain berlaku selepas Fathul Makkah. Puak Hawazin dan puak Thaqif enggan memeluk Islam dan melancarkan perang terhadap Rasulullah. Maka berlakulah peperangan di suatu lembah nama dia Hunain. Kan kalau kita dari Madinah, kita nak masuk Makkah, kan kita boleh tengok signboard Hunain belah kiri, masuk ke dalam. Dalam 1 jam setengah nak sampai Makkah. Kalau tak lena lah, kalau lena tak nampak lah. Selalu tak lena ni ustaz seorang lah nak talbiah tak lagi. Mereka lena. Lagu tu lah. Lalu berlaku perang Hunain, ringkah cerita,
bahagi harta rampasan perang di Ji'ranah. Ansar tak puas hati sebab Nabi bagi semua harta rampasan dekat geng Mu'allafun. Geng Mu'allaf iaitu Abu Sufyan dan bala tentera dia seramai 2,000 orang yang baru memeluk Islam. Dalam Fathul Makkah baru terima Islam, tiba-tiba Nabi bagi semua kambing, qibas, unta, harta rampasan perang tu bagi semua ke puak-puak Abu Sufyan. Ansar terasa hati. Ni nak cerita rapatnya Nabi dengan Ansar. Lagi kita patah balik hadis. Bila malam nak tidur, Ansar menyembang dalam khemah. Orang-orang Ansar menyembang. Hai, dia kata, awak ni tak kena Rasul ni. Dia nak balik ke Makkah balik ke? Kata seorang Ansar. Nabi dah tak nak dengan kita dah ke? Dia bagi semua ke Abu Sufyan. Abu Sufyan orang Makkah. Ada ke Nabi nak tinggalkan kita dah? Nabi nak balik ke Makkah sebab Makkah sudah bersih daripada berhala. Jawab seorang pula ujung khemah. Lah, takkan Nabi tak ingat kita? Kita sambut Nabi hijrah macam-macam, tak puas hati, tak dapat harta rampasan dalam perang Hunain. Sebab tidak semua orang Ansar kaya raya, ada yang miskin. Jangan kata qibas, bulu hidung qibas pun Nabi tak bagi dekat Ansar. Bagi semua ke Abu Sufyan ambil. Nabi nak ajar Abu Sufyan, geng Mu'allaf ni, jangan duk ingat Islam ni lekeh, ambil. Ansar lupa Jibril alaihi salam sentiasa diutus Allah. Lalu Jibril mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, pergilah selesaikan cepat. Ansar tak puas hati tu. Nabi khemah lain. Itu yang pergi. Itu yang Nabi kata, sudah sampai kepada aku berita bahawa kamu tak puas hati. Aku bagi semua kepada Abu Sufyan. 1 ekor kambing pun Nabi tak bagi kepada Ansar. Nabi kata, demi Allah wahai Ansar, kalaulah Allah bertanya kepada aku, waktu nak jadi Allah nak cipta aku dulu, kalaulah Allah tanya aku nak jadi golongan Ansar ke Muhajirin, nescaya aku jawab, jadikan aku di kalangan Ansar kerana sayang kasihnya aku kepada kamu, kata Rasulullah. Nabi sebut macam tu, Ansar mula menangis. Sampailah Nabi kata, wahai Ansar, esok kita akan pulang. Abu Sufyan balik ke Makkah membawa unta, qibas, kambing yang banyak, tetapi kamu pulang ke Madinah membawa aku Rasul kekasih Allah. Meraung Ansar, menyesal mereka. Mereka menangis dan bertaubat kepada Allah kerana tak ada nilai dah Rasul bersama mereka. Apalah sangat harta rampasan perang tu, kamu ambillah, kami ada Rasulullah. Allahu Akbar. Tu dia Ansar. Baik, balik pada hadis. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa dia perangai sifat yang bawa manusia cepat banyak ke syurga Allah? Nabi jawab 2.
Nabi kata dua sifat ni kamu kena ada. Pertama, taqwa Allah. Kamu mesti bertakwa kepada Allah. Takwa ni paling mudah kita nak sebut. Takut kepada Allah. Senang cerita. Takut kepada Allah ni pecahlah macam-macam perbahasan. Gerun dengan siksaan Allah. Gerun dengan hukuman daripada Allah. Gerun dengan pembalasan daripada Allah. Apakah tuan-tuan muslimat tidak tersentak jiwa apabila tuan imam membaca rakaat pertama tadi surah Al-Zalzalah? Ayat pertama aja cukup dah mendatangkan kegerunan, ketakutan, menambah iman kita kepada Allah apabila Allah sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah bagi kita sikit merasakan sedikit goyang ketika berlaku tsunami. Kan saya rasa pagi tsunami 26 Disember saya kuliah duha di Parit Bunta. Saya masih ingat di surau Kampung Kedah, Parit Bunta, surau tepi jalan tu. Saya masih ingat saya sampai 8.45 kuliah duha pukul 9. Saya nak ambil wuduk 8.50. Saya rasa goyang, saya rasa pening, saya rasa nak muntah. Saya tengok tiang elektrik, tiang tepi jalan tu dah bergoyang. Oh, sudah. Lepas tu, saya tengok ada 2-3 orang terjun daripada surau. Confirm nak mati syahid dah waktu tu. Mereka terjun daripada surau. Saya kata sudah. Saya rasa pening, nak muntah. Saya rasa dia punya shaking sikit. Ketika Aceh meletup sana. Terasa kita. Duk tengok goyang dah tiang telefon tu. Kata sudah nak kiamat ke ni? Tu hati saya tu. Fikir-fikir hari Ahad. Nabi habaq kiamat hari Jumaat. Lega. Lepas tu hati habaq. Dah kalau Allah nak buat, Allah buat lah walau hari Ahad pun. Dia main takut. Kita rasa sikit lah. Pening lah. Yang terjun surau. Lompat terus. Surau tu tangga 5 ke 6. Dia punya lompat. Saya ingat kalau tangga 30 dia tak berani. Pakai hospital Parit Bunta jawab dia. Pucat lesi saya kuliah. Waktu tu pun dah tak berapa sedap perut. Kira berhenti habis awal macam PKPP jawab dia. Malam ni kita waktu kecederaan sikit. 8.40 saya berhenti. Injury time 10 minit. Tuan-tuan, kita rasa sikit. Kita tengok gempa di Tokyo, di Japan, di Kobe. Ingat gempa bumi di Kobe. Highway bertemu. Berapa skala Richter? Baru 7, baru 8. Gempa bumi di Mexico City. Baru 8 point something. Allah kata zilzalaha. Kami goncang bumi dengan segoncang-goncangnya. Bukan main-main. Tak ada rasa gerunkah kita? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Waktu tu dia keluar semua habis. Keluar ketui mah. Keluar kalau buka tafsir. Keluar minyak. Keluar. Waktu tu tak teringin dah. Wa qala al-insanu ma laha. Berkatalah manusia, ni awak ni. Ma laha, pasal apa ni? Sambil duk isap okok depa menyimbang. Okok isap juga. Tengok ketui mah keluar, tengok minyak keluar. Tak ada selera dah waktu tu nak ambil. Allahu akbar. Sebab itu takut kepada Allah. Taqwa Allah.
Walaupun banyak tafsiran, Allah ditaati, tidak dikufuri, Allah disyukuri, tidak diengkari, dikufuri, ditaati, tidak diengkari, Allah diingati, tidak dilupai. Itu juga tafsiran takwa. Banyak tafsiran takwa, tapi paling rendahnya takut kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah nak buat apa dia buat. Hak dia nak buat apa dia buat. Kita rasa gerun dan takut takwa Allah. Ada satu ayat di hujung suratul Hasyr. Allah cerita tentang syaitan. Kamathali syaitan idza qala lil insani kfur. Hujung sebelum sampai ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebelum sampai ayat tu, lepas tu datang law anzalna hadzal Quran, kan? Melayu namakan surah ni surah law anzalna. Melayu senang ya. Surah Al-Hasyr, bukan law anzalna. Dia main bedai ya. Sebelum ayat tu ada satu ayat. Tuan tengok. Cerita syaitan. Syaitan ni dia berkata pada manusia, ukfur. Kufurlah engkau. Dia hasut kawan ni. Kufurlah engkau. Falamma kafar. Tatkala si Mamat ni kufur, dengar cakap setan. Apa Allah kata? Setan pun kata, inni bari'um minka. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau. Besok hari kiamat jangan salahkan aku. Engkau sesat, pasal apa ikut aku? Sebab engkau punya pasal lah. Lebih kurang begitulah. Kau jangan blame aku besok dalam neraka sebab engkau sesat. Engkau lah yang bodoh ikut aku. Bari'um minka. Bara'ah makna membebaskan diri. Pembebasan. Bara'ah. Bari'un. Aku melepaskan diriku. Barrah. Kalau kita gaduh dengan Pak Arab. Kan Pak Arab dia marah kita. Dia dah habis marah dah. Dia kata apa? Barrah. Barrah ni makna hang beramboi ha, aku tak mau tengok muka hang. Melepaskan diri. Barrah. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Surah At-Taubah dinamakan juga surah Bara'ah, iaitu Allah dan Rasul berlepas diri daripada musyrikin Makkah. Baik, setan kata apa? Inni bara'um minka. Bari'um minka. Aku melepaskan diri aku daripada engkau. Lalu dia kata, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Mari kita renung sekejap. Setan yang confirm masuk neraka, syaitan yang confirm ahlun nar, disebut Allah. Dia pun ada sifat takut kepada Allah. Cuma dia jahat, maka Allah humban dia dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Umur dia panjang sampai hari kiamat. Nak sebut ayat tu ajar kita, syaitan pun ada perasaan gerun dan takut kepada Allah. Kaifa haluna, bagaimana kita semua? Kaifa haluna, bagaimana hal kita? Bagaimana khabar keadaan kita? Adakah kita rasa kita tak perlu takut kepada Allah? Tak ada perasaan gerun, perasaan risau kalau melanggar perintah Allah.
Tak ada perasaan takut kalau melewat-lewatkan solat. Umpama contoh, tanpa alasan dilewat-lewatkan solat. Tak ada alasan saja. Ada tak perasaan gelisah? Zuhur 1.12 pergi semayang pukul 3. Tak ada alasan pun. Saja-saja. Tak elok, berdosa walaupun ada waktu semayang lagi. Tapi perbuatan kita tu tak elok. Ada tak perasaan tu? Takut ketika kita melalaikan solat tu, katakanlah waktu tu Allah ambil nyawa. La ilaha illallah. Bukan ada alasan. Kereta rosak ke, meeting panjang ke, apa ke, operation pembedahan ke, apa ke. Tak ada alasan. Saja suka-suka lewatkan semayang. Cuba bayang, ketika kita melewatkan solat tu, tiba-tiba Allah ambil nyawa. Apa nak jawab dengan Allah? Takut, tuan-tuan. Takut. Sebab itu Nabi kata sifat pertama yang membawa manusia masuk ke syurga ialah taqwa Allah. Takutlah pada Allah. Kita solat 100% mustahil dapat khusyuk. Tak dapat. Cuma ulama fiqh dia bagi pesejuk sikit. Ulama fiqh kata serendah-rendah maqam khusyuk ialah kamu tahu kamu sedang semayang. Jadilah hak tu. Jadilah. Waktu kita semayang isyak saat lagi, kita baca Fatihah tu, kita tahu kita sedang solat. Itulah serendah-rendah khusyuk. Jadilah. Hak tu pun jadilah. Daripada tak ingat apa, sedap-sedap bagi salam, habis. Itu yang Nabi kata, solat tu dilempar ke wajah pelaku dia. Kan Nabi sebut, solat tu menghadap Allah, Allah ambil solat, lempak dekat muka pelaku solat. Oh, takut kita. Macam lempak kain buruk. Kita mengaku hak tu. Kita nak jadi macam sahabat. Ada sahabat terkena panah. Nak cabut panah tu, tunggu dia solat. Waktu dia solat, cabutlah panah tu. Punya khusyuk. Siapa tu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Encik Ali tak sampai tahap tu. Angkat takbir, nampak kunci motor duk lekat lagi. Kunci motor terlupa cabut, duk lekat lagi. Dalam hati dia kata, mampulah motor aku kena curi. Rokok-rokok kak, hati duk cakap, hak tu semayang kita. Ulama fiqh, paling tidak, kamu sedar kamu semayang, jadilah hak tu pun. Tak takutkah dengan ancaman daripada Allah? Allah, ya Allah. Kena ada sifat itu. Itu yang pertama Nabi kata. Yang kedua, husnul khuluq. Engkau memiliki akhlak yang baik. Akhlak, tuan-tuan, bukan benda mudah. Akhlak, budi pekerti, perangai. Kita nak dapat, kita nak bina akhlak yang baik. Allah, bukan senang, tuan-tuan. Akhlak ni macam-macam lah. Akhlak di jalan raya, akhlak dalam masjid, akhlak beradab bila mengaji. Akhlak ni Tok Sah cakap lah punya luas. Akhlak dengan manusia, akhlak dengan binatang, akhlak dengan alam yang Allah cipta, akhlak dengan pokok kayu kayan, akhlak dengan laut, dengan sungai. Pi lempak sisa toksit dalam sungai, tu 4 beradik tu. Tak duk kena dakwa. Salah tak salah bicaralah. Pi dakwa 4 beradik tu. Sungai baru-baru ni Selangor tak ada air. Tak ada akhlak.
Islam dia cukup tekan persoalan akhlak. Sampai Nabi kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam duk banyak ajaran Nabi ni, kita baca Quran, Nabi ini sirajam munira, Nabi ini pelita yang menerangi, Nabi ini da'iyan ilallah, Nabi ini da'i penyeru ke jalan Allah. Banyak cerita tentang Nabi. Salah satu Nabi sebut, aku ni Allah bangkitkan untuk apa? Untuk aku ni liutammima makarimal akhlaq, untuk aku mengajar kamu menyempurnakan akhlak yang mulia. Husnul khuluq. Dan kita mengaku nowadays, al-an, at present, akhlak semakin hancur. Ni kita kena admit. Akhlak anak-anak muda yang tak reti hormat orang-orang tua. Berapa banyak? Akhlak orang lelaki yang tak reti hormat orang perempuan, ini semua cukup banyak. Paling kita cukup takut tiada berakhlak dengan agama Allah ini. Sebab itulah Allah Rasul petekankan sampai Nabi kata, cepat kamu ke syurga bila kamu punya akhlak yang baik. So saya tak perlu hurai, semua tahu apa dia akhlak, budi pekerti, perangai, mau baik. Sampai Allah pesan dalam suratul Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu kena buat baik dengan manusia seperti mana aku buat baik dekat kamu. Allah beritahu kita. Wa ahsin, suratul Qasas ayat 77. Kamu buat baiklah dengan orang. Kama ahsanallahu ilaik. Seperti mana aku ni Allah buat baik dekat kamu. Apa yang Allah tak buat kat kita. Sampai antara asma'ul husna, nama Allah ialah Al-Bar. Al-Bar ni mudah cerita, Allah suka buat baik. Cubalah tuan-tuan renung sepanjang tuan-tuan hidup. Mampukah kita mengira kebaikan Allah kepada kita? Kadang-kadang diberinya musibah, bukan tanda dia benci dekat kita, tetapi diberinya musibah untuk menyedarkan kita. Cakap ustaz tak mau dengar, cakap orang tua tak mau dengar, cakap jiran tak mau dengar, Allah bagi musibah. Dia sayang kat kita, dia nak sedarkan kita, dia bagi musibah. Aksiden, patah kaki. Kan? Patah dua-dua kaki. Pasal apa? Pasal 10 tahun dah tak pergi masjid, contoh. 10 tahun dah tak pergi dengar kuliah. Masjid ni tak pandang lalu, contoh. Kaki dua elok. Tak rajin nak pergi rumah Allah. Tak rajin, tak jenuh. Solat berjemaah ni tak minat, tak suka. Solat juga, tapi tepi televisyen. Sambil rokok, duk jelin, duk tengok bola. Pasal tambah masa Barcelona dengan Real Madrid. So azan 5:59, waktu tu tengah penalti. Kacau. Tak ke masjid, sambil duk angkat takbir, duk tengok penalti, jahanam. Semayang tepi TV je. Sujud-sujud rasa keras. Rupa biji kurma lepas buka puasa.
Duduk bawah sejadah. Apa nikmat semayang itu? Tak rajin, Allah bagi aksiden, patah 2 kaki. Sambil duk patah termenung kaki simen ke hospital, duk fikir, hak ni lah kasih Allah. Allah buat begini sebab aku jenis hak tu. Moga-moga sedar. Allah sayang kat kita tuan-tuan. Allah Al-Bir. Asma'ul Husna. Nama Allah Al-Bir. Allah suka buat baik. Kita nampak macam tak elok, tapi Allah bagi isyarat dekat kita. Early wake up. Allah goncang kita supaya kita jangan terlanjur. Hang dah elok besok, hang mai masjid. Hang guna kaki hang mai masjid. Niaga, kaya raya sampai tak ingat zakat keluar. Alhamdulillah. Tapi dengan fakir miskin, dengan ni dia tak berapa sangat. Zakat perniagaan tu keluarlah. Tapi jenis bakhil ni, nak derma tak berapa, mahat tafih tak berapa pandang, masjid tak berapa nak bagi. Allah sayang, dia bagi kita susah meniaga. Penghabis dia bagi bankrupt. Nah, dah bankrupt baru sedar ke diri. Kereta kena lelong, rumah kena lelong. Ada tak orang kena macam tu? Ada. Dan dia patah balik. Tu cara Allah. Allah sayang ke tu? Ya. Allah bukan zalim kita, tu tanda Allah sayang. Kalau dia biar kita mati dalam keadaan begitu, habis. Dia goncang kita biar kita sedar. Macam-macam cara Allah buat nak sedarkan kita. Maka Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu buat baiklah pada orang lain macam mana aku buat baik kat kamu. Tak ada berkira Allah dengan kita. Begitulah kita dengan manusia. Buat baik. Kalau dia salah, kita perbetulkan. Tegur dengan cara elok. Kalau dia susah, kita cuba bantu. Kalau dia minta nasihat, kita bagi sekadar mana kita tahu. Buat baik, ini Allah perintah. Sebab ending kita tak tahu. Itu yang Imam Ghazali pesan, jangan kamu pandang hina pada orang yang berbuat dosa. Bukan makna kita redha dengan dia, tak. Dengan dosa tu, tak. Tetapi kita takut dengan hadis Nabi, ada manusia yang beramal, dia dengan syurga sejengkal. Shibrin punya dekat. Nak kata amal dia tu, takdir Allah mengatasi, kata Nabi. Ketika dia nak mati, dia beramal dengan ahli neraka, mati dia. Masuk neraka. Mayang kuat, puasa sunat kuat. Tak hujung-hujung nyawa tu dia menyembang, dia kata, mak hang weh, kata aku teringin nak kena guni stout segala. Kan? Asyik kena teh tarik, kopi tarik. Teh tarik, kopi tarik. Aku ingat nak kena guni stout tarik segala. Asyik tengok aja, mau sekali mau hai juga, dia kata. Hampir. Elok-elok tuang baru nak masuk, malaikat maut ambil. Mampus. Takut. Tu Nabi sebut tu. Siapa boleh jamin ni? Siapa boleh jamin ni? Saya tak boleh jamin, tuan-tuan, kita semua tak boleh jamin. Apa yang kita minta ialah husnul khatimah. Tu ya. Sebab Nabi kata ada orang sejengkal dah nak pergi syurga, punya dahsyat amalan, mati dia. Ending dia ahli neraka, masuk neraka dia. Ada orang kata Nabi, dia dengan neraka sejengkal. Perangai ni tak tahu nak habaq semayang tidak, apa tidak. Jahat tak ada ayat. Mai umur 60 lebih,
Hati tu berdetik, kata aku sampai bila lah lagu ni. Mau pergi masjid timah, dia kata mau mengaji, aku nak berubah ya Allah. Tengah jalan mati. Thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Di tengah jalan, kata Allah, dia ditimpa dengan kematian, maka Allah kata pahala dia dapat. Tetap pahala dia di sisi Allah. Tengah jalan dia mati, nak pergi masjid timah, nak mengaji, 60 tahun umur, kuliah apa pun tak pernah mai, semayang apa pun dia tak tahu. Tiba-tiba dia nak berubah, dia dengan neraka sejengkal, tengah jalan mati, nak pergi masjid timah, nak mengaji. Nabi kata dia pergi syurga. Siapa boleh jamin? Tak ada siapa boleh jamin, melainkan husnul khatimah. Maka diajar buat baik dengan orang. Imam Ghazali kata, tengok orang berdosa, jangan pandang dengan penghinaan, nasihatlah. Walaupun kita tak redha dengan dosa tu, boleh jadi dia berubah. Boleh jadi dia berubah. Kita jangan rasa kita hebat. Satu benda yang amat menakutkan ialah merasakan kita hebat. Habis. Kerana itu sifat siapa? Sifat iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku api, Adam tanah. Aku lebih hebat. Lebih hebat, rasa hebat ya. Punah kita. Maka merendah dirilah. Sampai Imam Hasan kata, Imam Hasan Al-Basri, orang Iraq, lahir di Basrah, arti yang Al-Basrah, bukan Basri. Basri itu bukan nama, Basrah tempat dia lahir. Kita ada bas nama Basri Jaya. Di Kuala Lumpur lah tempat saya dulu. Di Kuala Lumpur ada Basri Jaya, ada bas mini, ada Basri Jaya. Lah tak ada lah kot, Basri Jaya tu tak ada dah. Imam Hasan Al-Basr, Bas tu makna Basrah, tempat dia lahir. Dia kata apa? Dia kata, kamu tidak tahu, boleh jadi si Mamat ni dia bertaubat kepada Allah, dan kita ni pula dalam keadaan tak tahu ending kita, maka dia ajar, kamu lihatlah orang lain, kata Imam Hasan, kamu tengok orang lain tu lebih baik daripada kamu. Tu cara tawaduk. Jangan rasa hebat. Kita tengok orang lain, orang tu lebih hebat daripada aku. Ya Allah, aku tak ada apa, ya Allah, hamba-Mu yang hina. Orang tu lebih hebat daripada kita. Begitu cara tawaduk. Bila kita tawaduk, mana tempat nak pergi? Syurga. Bila kita takabur, mana tempat nak ambil? Neraka. Sambung hadis. Su'ila. Maka Nabi ditanya lagi. An aktsari ma yudkhilun nar. Apakah sebab ya Rasulullah yang membawa manusia banyak ke neraka? Tadi ke syurga, dua sifat, taqwa Allah wa husnul khuluq. Kamu bertakwa kepada Allah, kamu takut kepada Allah, dan kamu memiliki akhlak yang baik, syurgalah kamu. Lalu sahabat tanya, an aktsari ma yudkhilun nar, apakah penyebab perangai, fi'il, sifat yang paling banyak bawa manusia ke neraka? Nabi jawab dua juga. Itu kata Rasulullah tu bijak, fatanah. Dia tak jawab tiga, dia tak jawab empat, dia jawab dua juga. Itu Rasulullah sesuai dengan jawapan pertama tadi, dua sifat, maka lawan dia dua. Senang sahabat nak ingat. Nabi kata dua. Al-awwal al-famu. Mulut. Mulut. Maksud mulut apa? Lidah.
Buka kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan belajar bab bencana lisan. Kita belajar bab tu, kira rasa tak mau nak bercakap, takut. Takut. Nabi kata al-famu, mulut, makna lidah tu. Sebab itu Nabi kata falyaqul khairan aw liyasmut, dalam suatu hadis Bukhari Muslim, Nabi kata tanda seseorang tu beriman kepada Allah dan hari kemudian, tanda dia beriman apa dia? Falyaqul khairan. Kalau dia cakap benda elok . Dia cakap benda khair, benda baik. Benda yang bawa orang ingat pada Allah, ingat pada akhirat. Walaupun dia sebut tu ekonomi, dia sebut tu jenayat ke apa ke, tapi dia kait dengan agama Allah. Auli yasmut, atau lebih baik engkau diam, kata Nabi. Berapa banyak fitnah yang dilemparkan. Sekarang tak pakai mulut, pakai tangannya, WhatsApp, grup. Tembak fitnah dalam Facebook, dalam Twitter, macam-macam. Nabi sebut mulutlah penyebab pertama kepada ramai dihumban dalam neraka, bermakna lidah yang bercakap. Maklumlah Melayu kata lidah tak bertulang. Kalau ada tulang tu payah sikit, tu maksud peribahasa Melayu tu. Bila tak ada tulang ni dia lepas ikut suka. Tuan-tuan muslimin muslimat, orang yang benar-benar beriman adalah manusia yang tahu menghargai lidah dia. Kalau dia nak menyembang pun dia sembang benda elok. Kalau dia tersembang benda tak elok, dia istighfar cepat. Itu orang beriman. Sebab itu kita mesti menghargai sekeping lidah yang Allah sebut walisana wa syafatain. Aku buat kamu sekeping lidah dan 2 ulas bibir. Kalau tak ada bibir payah nak bercakap. Walaupun ada lidah, bibir kena ada. Sebab tu Allah sebut wasyafatain, musyafahah. Budak-budak kalau exam, musyafahah makna menghadap ustaz tu, hang mengaji, ustaz nak dengar. Beradab dengan tok guru, musyafahah, baca Quran. Daripada kalimah syafatain makna bibir, 2 ulas bibir. Sekeping lidah. Kalau ada lidah, bibir tak ada, habis juga, tak boleh bercakap. Kena ada bibir. Kalau hitam bibir tu, seokok lah, confirm. Hitam campur lebam, tu okok lah. Tuan-tuan, kita nak sebut, bila kita bercakap, tolong tapih. Imam Syafi'i kata, berfikirlah kamu sebelum bercakap. Imam Syafi'i pesan, sebelum bercakap tolong fikir dulu, jangan main hentam ya. Bila tak fikir tu risiko dia besar. Sebab itu Nabi tak bagi seorang hakim menjatuhkan hukum dalam keadaan dia sedang marah. Waktu dia marah, dia jatuh hukum. Nabi tak bagi. Takut nanti dia jatuh hukum tak betul. Tengah marah, fikir dulu. Kita suami isteri, jaga, fikir nak bercakap. Jangan duk bergurau tak ketahuan, bergurau bab talak, bergurau bab cerai, fikir. Walaupun bergurau, jatuh talak. Na'udzubillah. Walaupun boleh rojok dalam masa iddah, tapi Islam dia jaga sungguh lidah ni. Jangan mencaci orang. Nabi tak bagi caci orang, memaki hamun orang. Nabi tak bagi. Islam tak bagi caci keturunan orang. Ni apa punya mamak tongkang mana mai ni, duk hina kawan, caci keturunan orang. Islam tak bagi. Tak gunanya mamak tongkang,
kari mana dia makan, ampah habak mamak tongkang, hina dia. Caci, tak boleh. Islam tak bagi caci makanan. Tak nak makan, tolak tepi, jangan caci makanan. Islam tak bagi caci sembahan orang kafir. Dia nak pikui Kavadi ke Subramaniam punya dewa ke, dia punya pasal. Jangan kamu caci, kata Nabi. Nanti dia mencaci Allah. Ni Islam aja. Tambah caci orang. Salah apa betul? Caci jangan. Salah beritahu salah. Mencaci Islam tak bagi. Lidah jaga. Sampai dalam hadis yang lain, berapa ramai manusia, kata Nabi, disembam dalam neraka kerana hasil tuaian lidah-lidah mereka. Buat fitnah dekat orang, wajib minta maaf pada orang yang kita fitnah. Mengumpat orang, wajib kita minta maaf pada orang yang kita umpat. Kalau dah kawan tu mati, Imam Hasan kata, minta ampunlah kamu dengan Allah. Selagi dia hidup, kalau boleh kamu jumpalah dia. Minta maaf, terkata dekat dia dulu. Kalau dia mati, kamu minta ampun dengan Allah. Moga Allah ampun kamu. Sebab akhirat tuntut. Itu yang takut kita. Maka jaga mulut. Alfamu. Mulut boleh bawa manusia menuju kebenaran. Mulut juga bawa manusia menjadi sesat. Nak cakap, fikir. Satu. Dan yang terakhir, saya janji tadi 8.40, saya kena berhenti. Dekat dah 8.40. Dan yang kedua, kata Nabi, yang membawa kamu ke neraka ialah al-faraj, kemaluan kamu. Baik, itulah Nabi sebut dalam hadis, antara golongan manusia yang Allah tidak sudi bercakap dengannya pada hari kiamat ialah orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Baik, itu ada satu doa Nabi, su'il kabir. Antaranya Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada buruknya umur tua. Ada satu doa Nabi aja. Penuh doa tu saya tak ingat. Tapi Nabi aja minta berlindung buruknya kita waktu kita dah tua. Su'il kabir. Buruknya waktu usia tua. Umur 60 pi dangdut lagi, apa kejadah ni? 60 Nabi 63 habis dah. Umur 70 pi qada hajat lagi di danau. Alah, tak boleh lah, sempadan tutup. Kan bunyi tu qada hajat, amboi kemah. Umur 70 pi menyembang lagi kedai kopi mendam haji ni, apa dia ni? 70 lama mana lagi hang nak hidup? Orang wukuf setahun sekali Arafah, hang wukuf hari-hari kedai kopi. Haji. Dah lah dam haji ni. Dapat haji jahat. Sebelum dapat haji baik. Warak. Satu makan elok. Sampai ujung boleh haji, satu kepala lagi, serban sudah pakai. Ni dia punya langkah makan. Ada pengajaran juga haji dam tu pun. Nak abak kata ada Pak Haji perangai lagu tu. Berlambak. Balik haji tak ketahuan perangai. Sebelum haji isap Benson, balik isap Marlboro. Kemah. Haji Marlboro sebab dia duk ingat mabur. Ataupun mabrur. Mabrur terbang. Mabrur. Marlboro jawab dia. Nabi kata jaga kemaluan. Sampai sahabat bila Nabi dalam hadis lain, Nabi kata sesungguhnya ia adalah sedekah ketika disalurkan kepada kebaikan
jadi sedekah, dapat pahala. Suami isteri bercampur, dapat pahala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hak tu pun boleh pahala? Sahabat tanya. Nabi tanya balik, bagaimana kalau salur ke tak elok berzina, dapat dosa tak? Nabi tanya. Sahabat kata, ya. Gitu. Sampai isteri yang mandi hadas kerana bersama dengan suaminya, kan pahala dia macam menunaikan haji, besarnya pahala dia, ledayan suami dia. Janganlah setiap malam pergi haji pula. Kan? Nak tidur jom pergi haji, mampu. Agak-agak lah bro. Kita nak sebut pahala dia tu, salurkan ke tempat yang baik. Tu Nabi kata dua, cepatnya kamu ke neraka. Ramai tak orang tua yang berzina? Allah, semoga mereka bertaubat kepada Allah. Takut kita. Ini dua jalan. Al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan membawa kamu masuk ke dalam neraka paling banyak sekali. Taqwallah wa husnul khuluq. Kamu takut kepada Allah dan kamu punya akhlak yang baik. Itulah yang membawa kamu banyak ke syurga Allah. Semoga Allah memilih saya, tuan-tuan muslimat, anak cucu, keturunan ibu ayah kita menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Berhimpun semuanya di dalam syurga Allah kekal abadi selama-lamanya. Sekadar itu dulu untuk musim PKPP. Kita tak boleh berpanjang-panjangan. Kita kena patuh kepada ulil amri kita. Apa yang pemerintah sebut, patuhlah. Jangan ada kita dengar, dapat maklumat, ada yang komplain, semayang jarak-jarak ni ada yang komplain. Tak sahlah. Ikut kata pemerintah. Ikut kata pemerintah. Walaupun kita rasa macam tak berapa selesa, jauh benar 1 meter, tapi pemerintah, alim ulama, majlis fatwa, mereka lebih ilmu daripada kita. Ikut saja. Jangan doa abang ini sunnah WHO pula dah. Janganlah cakap macam tu, sunnah WHO pula dah. Tak mau. Kita patuh kepada ulil amri kita. Apa dia habaq, kita ikut. Kerana mereka lebih ilmu daripada kita. Hak kita ikut saja. Jangan cakap banyak. Nanti sampai masa saya yakin kita akan bertemu balik bahu kita, insya-Allah. Sabar. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan memasukkan kita dalam rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.